Masih bincang lagi tentang perkara bimbang terhadap perkara-perkara syubhah ya, muka surat 392 sampai perenggan. Baik, Imam Ghazali. Kalau kita dengar satu ceramah ataupun kita baca satu kitab, tahu-tahu ada sebut nama Imam Ghazali, mantaplah. Teruskan. Yang ulama bilang kalau kau belajar dengan satu orang, sekian lama kau dah belajar dengan dia, tak pernah sekali kau dengar dia menyebut perkataan nama Imam Al-Ghazali, tak payah ikutlah. Sebab apa? Dia tidak ambil daripada sumbernya. Dia tidak ambil daripada sumber yang sepatut diambilnya. Dan ulama mengatakan alamatus sa'adah hubbul Ghazali. Tanda kesejahteraan seseorang itu ialah kalau dia cinta Imam Al-Ghazali. Sebab Allah Ta'ala cinta Imam Ghazali. Allah Ta'ala cinta Imam Ghazali. Rasulullah cinta Imam Ghazali. Imam Ghazali cinta Allah, cinta Rasulullah. Dia menjadi salur daripada yang sebelumnya kepada dia, menjadi salur, penyalur kepada yang sesudahnya. Jadi apabila kau tak ambil daripada Imam Ghazali, macam kau tak ambil daripada Imam Syafi'i, macam kau tak ambil daripada Rasulullah. Kerana itu semua adalah salur ya. Kau tak ambil fiqah, kau tak ambil daripada imam-imam empat mazhab, kau tak betul. Kerana mereka salur ilmu syariat empat imam ini. Kerana menjadi salur bagi yang sesudahnya, ya. Kalau tentang tauhid kau tak ambil daripada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kau tak ambil. Kerana apa? Mereka salur daripada yang sebelumnya. Salur kepada penyalur bagi pada yang sesudahnya. Imam Ghazali dalam ilmu kerohanian begitulah juga ya. Dia adalah salur daripada yang dahulunya, semua bertakung kepada dia, dan daripada dia tersalur kepada yang lainnya ya. Jadi kalau kita sebut dengan Imam Al-Ghazali, alhamdulillah sejahteralah kita dalam grup yang nama ahli sunnah wal jamaah. Siapa tu ahli-ahlinya? Siapa top dalam ahli sunnah wal jamaahnya? Rasulullah penghulunya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, turun. Tak ada nama-nama besarnya situ. Ialah siapa? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Apabila kita baca kitab-kitab yang ada nama-nama mereka ini, kita masih dalam ahli sunnah wal jamaah. Fahamannya tu tidak lari semua tu ya. Imam Ghazali berkata, memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal itu telah nyata dan haram juga telah nyata, iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada segala zaman dan masa. Hanya saja zaman dan masa yang berbeza-beza tentang sedikitnya yang halal dan banyaknya menurut baik dan buruknya zaman dan masa. Betul. Nabi ada menyebutkan yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata. Betul. Tetapi portionnya Nabi tak sebut. Itu fahamnya Imam Ghazali ya. Jadi jangan kita pegang hadis ini, halal dah nyata, haram lah, haram lah. Betul, halal, haram. Tetapi tengok zamannya. Pada zaman-zaman tertentu, di tempat-tempat tertentu, haram lebih banyak pada halal. Maka itu haram yang nyata, banyaklah kau kena tepikan. Halal nyata, sedikit saja yang kau boleh ambil dan kau boleh guna pakai dan kau boleh makan. Sedikit saja. Jadi memang halal sudah nyata, haram sudah nyata. Betul cakap Nabi tu. Setiap zaman ada. Cuma porsinya tu saja, portionnya tu saja. Berapa banyak yang halal pada zaman ini di tempat ini, berapa banyak pula yang haram pada tempat ini pada zaman ini. Kau kena tahu. Sebab itu tak boleh tidak tentang bab warak ni nak kena apply pada senantiasa. Hatta kita tinggal di negeri Arab sekalipun, kena tengok ada halal tak halalnya, ada haram tak haramnya. Kita tak tahu ya. Kita tak tahu. Hatta di Hadramut sekalipun. Nak selamat makan hanya barang-barang yang diproduce daripada Hadramut. Kangkung, bende, itu selamatlah. Gitu. Hatta kau nak beli gula-gula dan coklat dekat luar pun kau hati-hati. Kadang-kadang Arab ni tak pandai baca warna putih ke apa. Tengok sah-sah ada gelatin. Pun dia import. Kita tengok boleh terdapat tau. Sebab itu jadi cakap Nabi tu applicable di tempat mana sekalipun. Hatta negeri Arab sekalipun. Kalau dah hatta negeri Hadramut yang begitu jaga pun banyak boleh termasuk perkara-perkara begini. Ini kan pula di negeri kita yang lagi bebas pintunya dan tak begitu berjaga sangat ketakwaannya ya berbanding dengan tempat orang-orang saleh sana ya. Walaupun kita jaga tapi ada yang lebih tinggi lagi kan. Di negeri Mesir saja. Saya sampai negeri Mesir dulu, orang tengah kecoh, ustaz tak boleh makan luar sembarang tau. Daripada Universiti Azhar nasihatkan nak makan luar sembarang, takut kesembelihannya haiwan yang tak patut dimakan mereka sembelih. Universiti Azhar dah laporkan kepada pihak berwajib mereka sedang disiasat
orang-orang yang jual apa makanan-makanan gitu. Di Mesir, sekitar Azhar sekalipun, Student Azhar nasihatkan kita semua begitu ya. Ini kan pula di negeri kita. Kita jangan rasa tentang aman damai sangat. Memang halal nyata, haram nyata. Tapi negeri kita, masa kita, mana yang banyak lagi? Masa mana yang banyak ataupun mana yang kemungkinan terlepasnya banyak. Kemungkinan terlepasnya banyak. Bab halal nyata, haram nyata. Tetapi orang yang nak jahat pun nyata. Orang jahat pun nyata. Orang-orang yang tak amanah, orang yang tak jujur dalam mengendalikan yang halal dan yang haram pun kadang-kadang nyata dia punya rakusnya. Sampai dia menembalikkan. Na'udzubillah. Kalau ada. Sebab itu kena jaga-jaga walau macam mana sekalipun. Walau macam mana sekalipun. Selanjutnya, beliau berkata lagi, yang halal itu banyak. Begitu pula yang haram. Tetapi tidaklah benar jika dikatakan yang haram itu lebih banyak. Sebab pada setiap zaman dan setiap masa, pasti ada 3 perkara yang berikut. Iaitu halal, haram dan syubhah. Tepat seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Demikianlah serba ringkas maksud dari bicara Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu. Betul. Setiap tempat, setiap masa ada haram. Macam mana pun halal mesti banyak. Betul tau? Jangan bimbang ya. Itu rahmat Allah Ta'ala ya. Kau pergi mana pun halal mesti lebih banyak. Contoh saya pergi Australia. Pergi Australia, saya negeri orang putih yang saya nak pergi baru Australia sajalah. Masuk pasar rayanya. Tak ada cap halal haram macam kita. Kalau kita kan ada nanti yang kalau di Singapura tu lah ada halal haramnya pun. Ada pasar raya yang apa cornernya semua Muslim halal punya semua. Togenya apa semua. Toge pun ada cap halal. Apa segala apa semua bahan-bahan sembarang gitu. Yang ini yang ada non halal food. Ada dia taruh semua. Ada beza. Australia kau jangan sangka. Semua campur gaul. Sini babi, sini lembu, sini ayam, sini apa tak tahu semua begitu ya. Sini orange juice, sini arak. Sebelah-sebelah. Jangan tercapai sedap ini jusnya. Lawa pula botol dia ya. Ada perada-perada pula botolnya. Kau minum tak tahu mabuk. Allah. Begitu ya. Nah, itu pun kita pergi Australia pun sana makan susah. Tak susah. Saya pergi pasar raya lebih banyak yang halal daripada yang haram betul. Ovaltine halal, Horlicks halal, telur halal, kentang halal, ikan halal, sayur-sayur semua halal. Betul tak? Yang kau kena jaga-jaga tentang meat saja. Daging-dagingan ini, daging ayam itu saja, ayam saja. Ayam apa daging, itu pun ada yang cap halal punya. Kau carilah, kau pandai-pandai cari. Tapi kalau masuk kebanyakannya tak sampai kau ke bulu tak makan. Kebanyakan masih jauh lebih banyak halalnya. Kita boleh penuh bakul kita tanpa kedai ini ada cap halal pun penuh bakul kita sembarang halal belaka. Ambillah keju, ambillah jam, ambillah roti, ambillah apa kentang, ambillah telur, ambillah ikan. Kan banyak tu. Banyak protein ada, karbohidrat ada, apa lagi? Serat pun ada. Cukup rahmat Allah Taala. Tapi sayangnya manusia begitu yang halal lebih banyak, yang haram juga yang diseboleh-boleh. Seboleh-boleh yang haram juga yang dia nak juga. Oh tapi kita perlukan ini, macam-macam alasan dia kasih. Walhal yang badan kau perlukan itu cukup memadai dengan apa yang Allah Taala provide, lebih daripada cukup. Pergi mana-mana pasar raya. Kat tempat kita sini pun kalau ada pasar raya yang bukan orang Islam punya, pergi masuk. Pasar raya kat tengah-tengah bandar yang dimiliki oleh apa bangsa asing, orang Cina, Tokenya ke begitu, pergi masuk. Pergi masuk. Yang halal masih lebih banyak. Asal kau tahu yang mana halal, yang mana haram. Maka setiap zaman yang halal ada, setiap zaman, setiap tempat yang halal ada, yang haram pun ada, dan yang syubhah ada. Jadi, ambil yang halal, jauhkan yang haram, hati-hati terhadap yang syubhah. Sayur, telur, confirm halal. Ikan, confirm halal. Daging, yang kita tak tahu sembelihnya, tak ada terucap apa-apa semua, confirm haram. Barang-barangan yang produce in kilang. Itu yang grey area. Kita tak pasti apa bahan-bahannya dalamnya itu. Segala gula-gula, segala coklat, segala apa semua tu ya. Segala kek-kek yang dah frozen dan apa semua yang dalam packing semua tu. Itu yang kita kena pastikan. Bahan-bahan itu. Kalau bahan-bahan mentah tu semua, dah tentulah sayur semuanya halal, telur semuanya halal. Walau kau beli kat kedai mana siapa sekalipun, halal tetap halal. Ayamnya semua confirm tak halal. Sebab apa? Tak ada sembelihan. Nyata.
Yang kau kena hati produk yang diproduce dari kilang-kilang. Itu kena hati-hati. Kena jaga ya, kena tengok betul-betul ingredient dia semua. Kau kena jaga-jaga. Produk yang dibuat daripada kilang-kilang yang kau tak bimbang, roti. Biasanya apa? Roti yang plain saja. Kita tahu bahan-bahannya apa semua. Roti plain saja. Mereka pun tak asal buat roti aja taruh arak, tak semuanya. Hanya yang tertentu saja. Bahkan roti-roti plain kalau buat arak tak jadi. Untuk certain apa produk makanan aja yang mereka taruh begitu. Yang biasanya urufnya biasanya. Paling susah sekali kalau nak cari tak tahu rotinya boleh ke tak boleh. Beli apa? Beli beras lah. Beras dah tentu halal kau taruh air, tak ada masalah. Jadi ada masak nasi, lagi kenyang daripada roti. Dan lagi confirmnya halal. Senang tak cari benda halal? Senang, asal kau nak ke tak nak saja. Begitu ya. Kemudian dari itu hendaklah kamu mengetahui, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu sekalian, bahawasanya saya telah menerangkan tentang maksud syubhah dalam pembicaraan saya sebelum ini secara ringkas saja, manakala Imam Ghazali sebenarnya telah membicarakan tentang perkara ini secara mendetail, lengkap dengan bahagian-bahagiannya di dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Betul ya? Banyak tentang bahagian-bahagiannya, kewangannya, penerimaannya, makanannya, pemberian orangnya, daripada siapa semua tu, ya. Pemberiannya semua tu ya. Kalau pemberian orang pada kita, tak semua boleh ambil tau. Ini confirm tak halal ke tidak? Kalau makanan dah tentulah. Wang RM1 lah umpamanya, orang pada kita. Hatta makanan sekalipun lah, orang beri sama kita. Boleh ambil tak? Kalau makanan, tak apalah. Sebab apa? Memang semua orang kaya, miskin, alim, tak alim pun perlu makan tak? Perlu makan. Orang kasih sama kita bermakna dia nak kasih kita makan. Dah, habis itu. Tapi orang kalau kasih kita wang. Kenapa? Kalau kita miskin, memang kita boleh terima lah sebab dia tahu aku miskin. Dia nampak rumah aku pun miskin. Rumah aku pun tak ada apa-apa. Tengok rumah aku sederhana. Cuma keris ada, tembaga ada, susah. Aku orang miskin. Miskin? Tak miskin. Kalau kita tak miskin, satu orang kasih kita duit, maka aku dipandang dalam kategori apa? Aku ada mengajar kitab. Jadi dia kasih aku sebagai besar hati. Nak kasih sama ustaz dia. Okeylah. Kalau kau terima anggap sebagai yuran pun halal jugalah. Walaupun kau kurang berkat dalam mengajarnya, tapi halal. Kerana ada servisnya. Tak semena-mena kita mengajar dia pun tidak. Dia datang minta kita bacakan doa pun tidak. Apa pun tidak. Setakat nak jumpa kita, ustaz apa khabar? Tahu dia salaman kita. Apa pasal? Ada tak ada lain sebab kerana apa? Dia sangka aku orang soleh. Betul tak? Orang kan suka kasih orang soleh kan? Dan sedangkan kita tahu kita tidak soleh, haram kita ambil duit tu. Betul, Ali tak mau terima. Ali tak menang terima. Bukan tak sudi orang punya. Sebab aku tak layak nak menerima. Setahunya biasa orang itu kasih orang soleh kan? Sedangkan aku tahu aku tidak soleh. Aku tahulah aku soleh tak soleh. Tak soleh. Dia tak soleh. Kalau ke aku, betul lah aku ni memang soleh. Itu lagi paling besar punya tak saleh. Begitu ya. Jadi kalau kita sudah tak saleh, orang ambil, macam mana? Tak boleh ambil. Kena berikan kepada orang lain. Kalau umpamanya dia kasih sama kita dengan kita tahu. Kalau kita tengok karenahnya, tak pernah. Awak kasih saya niatnya apa? Sebab dia tahu kita ada kuliah, dia tahu kita ada apa semua untuk membantu walaupun dia tak belajar dengan kita. Untuk membantu urusan dakwah kita, memudahkan segala begitu. Ambil, pakai balik untuk dakwah balik, bukan untuk diri kita. Itu paling senangnya lah, ambil begitu. Itu ketakut pemberian orang tu kenapa? Kenapa orang punya beri sama kita? Apa pasal? Itu takut dia. Siapa yang beri? Harta dia tu pula tu macam mana? Kena tu dah. Sebab pemberian aja bukan kita ambil ke kita beli ya. Orang beri tu pun tak sembarang, semuanya tu adalah halal belaka ya. Pemberian daripada makcik-makcik, mi goreng, bubur kacang, dia kasih semangkok. Kena tengok makcik ni ada gaji tak ada gaji. Dia ada harta tak ada harta. Dia tak ada, kecuali semua daripada suami dia. Suami dia suka derma ke tak derma. Kau tahu suami dia kalau derma je mukanya moncong. Kau jangan makan. Sebab apa tahu? Mesti dia ambil dia tu daripada wang belanja suami dia beri nafkah. Dan suami dia orang yang tak suka derma. Isterinya beri daripada harta suami. Atau orang alim tak suka terima. Tak suka terima. Kalau boleh elak. Kalau boleh elak. Boleh elak semua ya. Dapat tolong kasihkan orang lain ke ataupun macam manalah susah kalau begitu ya. Sampai begitu ya, mereka punya cermat ya. Tak selagi dia dapat aja semua, rezeki jangan ditolak.
Rezeki yang clear halal tak boleh ditolak. Rezeki yang diragukan bimbang. Itu namanya syubhah ya. Selalu kita katakan semua syubhah lagi dalam niaga. Semua unspelled commission in the business contract. Semua tu very grey area. Pembeli tak tahu ataupun penjual tak tahu. Tapi orang tengah dapat. Daripada mana hasil penjualan ini? Hasil sales ini? Pasti ada temakan daripada yang ini ataupun temakan yang ini. Dan salah satu pihak tidak tahu. Tidak tahu. Unspelled semua tu. Semua tu commission ya. Commission. Senang cerita kita bilang kita kerja bawa turis. Kita berhentikan dia kat kedai satu restoran nasi padang. Kat tengah-tengah mana satu ada restoran nasi padang aja. Dan orang tak boleh pilih lain. Orang dah lapar, orang turun kat situ, kata mesti makan. Oh, kedai ni special, ini enak, begini, kita makan itu. Orang sana makan, orang makan situ, kita dapat komisen berapa persen. Orang satu bas ni tahu tak, lantaran mereka kita dapat wang. Mereka dah digunakan tau. Itu unspelled commission. Kalau tidak haram sekalipun, subhah. Sebab kau dapat keuntungan dan kau ada orang yang kau pakai. Ada transaction jual beli yang kali itu jual beli antara penjual dan pembeli, tapi kau dapat something. Dan pihak yang salah satunya tidak tahu ini. Tidak tahu ini. Tak boleh. Kecuali pembeli ambil ini penjual memang beri engkau daripada harta dia sendiri. Tapi kalau kau tak bawa orang-orang dia beri engkau tak. Itu namanya commission. Itu namanya commission ya. Itu namanya commission. Tu very grey area. Very grey area. Juru audit, juru zakat, pergi ke pejabat-pejabat orang nak audit ke nak zakat ke. Orang kasih cawan kopi pun tak boleh minum. Kadang betul tu semua perlu nak hati. Tak boleh ya. Walau cawan kopi sekalipun ya. Itu perlu nak hati. Jadi nanti kau punya kira-kira semua jangan kasih, tak apa. Jadi tak ada favor pun sikit dia terima daripada kita. Sampai begitu ya. Kadang orang kita bikin orang audit kat tempat orang setengah-setengah company, dia datang daripada lain company kita pula jauh, kasih siap penginapan, kasih siap apa semua tu. Macam mana tu? Masuk begitu ya. Susah. Semua tu pelembut hati semua tu. Kalau kita ada kedudukan, kerja kita boleh melulus atau tidak luluskan, kemudian orang kasih kita wang, tak boleh terima. Dia hadiah. Kenapa nak kasih hadiah? Hari jadi aku ke? Kalau hari jadi aku, kenapa hari jadi orang sebelah tak kasih? Kenapa hari jadi lain tak kasih? Kenapa kenapa aku seorang dapat? Pasal the nature of my job. Kerja aku. Mantu, orang kasih kita. Ada envelope. Selamat menerima menantu, tahniah. Kali dalam RM5,000. Ada orang sumbang biasa RM5,000 tak pengantin. Paling banyak RM10 lah ya. RM10, RM20 tu ya. Biasa ya. Tapi kalau ni dah lebih. Semua tu tak boleh. Semua tu tak boleh ya. Di bawah tajuk halal dan haram. Barang siapa yang ingin memuaskan hati, hendaklah ia membaca buku tersebut. Kerana beliau sendiri pernah berkata bahawa tidak ada suatu bahagian karangan yang pernah beliau membiarkan perhatian yang serius seperti yang beliau berikan terhadap tajuk ini. Tentang halal dan haram. Yang lain dia sebut juga, tapi yang halal haram ni betul-betul dia nak clear sekali. Yang grey area tu dia nak draw batas. This white, this black, this grey. Light grey, dark grey, semuanya disebut. Why become grey? Why this thing tak masuk dalam white area? Why this thing still cannot put inside black area? Betul-betul garis pandunya. Jadi selamat kita. Sebab orang tak tahu. Baca Ihya Ulumuddin tentang bab halal dan haram. Halal dan haram. Ya. Malah sebenarnya tidak ada suatu kitab pun yang pernah dikarang dalam Islam seperti kitab Ihya Ulumuddin itu. Betul. Walhal tak ada kitab pun yang macam Ihya Ulumuddin. Punya detail, punya perinci. Allah beri ilham Imam Ghazali menulis dalam begini punya detail. Itu dari Allah untuk keselamatan kita. Ya. Dari Allah keselamatan kita.
Dan kitab itu sendiri pun, dalam kitab itu, dalam Ihya Ulumuddin, macam-macam kitab kan, macam bab kitab halal haram tu, sangat-sangat dia perdetailkan lagi. Lepas tu Ihya kalau kita baca ya, kadang-kadang boring tau. Dalam bab halal haram dan bahagiannya, satu bahagian tu makan berapa hari tak habis-habis kita baca. Dia explain, dia ulang, dia kasih contoh, dia ulang kasih contoh. Sampai kita ingat, bab apa tadi semalam aku baca ya, ini dalam tajuk apa. Begitu detail sekali ya. Kadang-kadang kita baca Ihya Ulumuddin, bukankan satu bab, satu fasal tu saja tak clear sampai berminggu-minggu. Tak clear. Detailkan, disyarahkan, dikupaskan, dicontohkan. Semua begitu. Nanti masuk fasal yang baru, ada hubungkan yang ini, dihubungkan balik semula, dia tarik. Itu Ihya Ulumuddin punya cara. Sedetail-detailnya. Kemas sekali. Imam Ghazali perinci sekali penulisannya. Ya. Malulah kita. Yang recommend kita suruh baca orang buta. Imam Haddad. Kita yang celik tak baca, dia yang buta boleh baca, boleh memahami, boleh baca dan boleh memahami, boleh nasihatkan pada kita pulanya. Kita yang celik jangan kata nak tulis buku. Baca buku pun malas. Allah. Malu kita yang suruh kita baca orang yang buta. Orang yang negeri ni zaman dia tu belum ada buku kitab printed, handwrittennya kitab, salin tulis tangan. Yang pada negeri dia itu bukan belajar dengan comfortable, kita ada aircon, ada kipas, ada apa. Dengan panas, dengan apa semua. Tapi mereka baca. Tidak sedikit ulama-ulama Hadramaut yang hafal Ihya Ulumuddin. Syekh Umar Khatib tu hafal Ihya Ulumuddin. Orang baca Ihya Ulumuddin, depan dia, ulang sampai 3 kali. Cetakan itu saya salah print. Orang dia kitab lama baca, tengok, betul ada berapa perkataan print Wahabi. Setengah perkataan dia delete-kannya dia. Dia punya tak amanah. Kita tak tahu apa, kita main baca aja kan. Print nanti salah. Tahu dia sambil perkataan berapa. Dia punya mahir Ihya Ulumuddin tu macam kita faham penawar bagi hati lah. Penawar bagi hati kita separuh hafal kan. Begitu ya. Jadi dia punya Ihya Ulumuddin tu, mereka bukan separuh hafal, memang hafal. Habib Sa'ad Al-Idrus tu memang dia gubah Al-Idrus tu, mereka baca Ihya Ulumuddin setiap hari Senin pagi. Baca, khatam ulang, tak tahu sampai dah berapa ratus ke berapa ribu kali. Setiap zaman Sayyidina Abdullah Al-Idrus dah buat sebegitu ya. Sampai Habib Sa'ad tu, imam dia tu, sebelum meninggal, penghabisan kerja dia buat ialah semak Ihya Ulumuddin. Orang baru, edisi baru nak print, minta dia semak, dia pegang. Tak lama terus sakit, taruh, meninggal. Itulah last job dia Ihya Ulumuddin dalam tangan dia. Letak tu, tugas penghabisan dia ialah semak Ihya Ulumuddin. Mereka tak tinggal Ihya Ulumuddin. Imam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam pernah nak menyusun kitab macam Ihya Ulumuddin. Bab ibadat, bab jual beli, bab apa dengan kerohaniannya, syarat-syarat kerohaniannya, syarat-syarat yang merosakkannya, apa semua begitu. Tapi sekali apabila gurunya Syekh Salim Bafadal balik daripada Baghdad, bawa dia adalah jadi murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bawa kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, dia dah tengok, tak payah aku tulis, kita promosi kitab ini saja. Sampai sekarang mereka hanya baca kitab itu saja. Menjadi adat orang-orang Hadramaut, tak mesti orang tulis, aku pun kena tulis. Apa yang orang tulis aku baca itu pun dah cukuplah memadai. Maka tak jadi tulis kitab begitu Imam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ya. Jadi Ihya Ulumuddin ni cukup baca. Dan kalau kita tak mampu baca Ihya Ulumuddin, nasihat agama ni jangan tak baca. Ini adalah intipati daripada Nasaihud Diniyah wa Wasayal Imaniyah. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang mengkaji dan merenungkan segala isi dan kandungan kitab itu dari golongan orang-orang ahli ilmu, pengetahuan dan ahli insaf. Ahli ilmu pengetahuan, minat ilmu pengetahuan dan insaf. Sedia nak terima kesalahan dirinya, sedia nak dikoreksi, sedia nak diimprove, sedia nak di-upgrade. Itu orang-orang yang insaf namanya. Itu orang-orang yang insaf ya. Maka yang baca dapat. Kalau baca setakat untuk gengsi, dia tak dapat apa-apa. Pernah satu orang Wahabi nak belajar dengan satu Habib kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dia orang mengajar tau Ihya Ulumuddin, tapi nanti dia bukan mengajar. Dia dah mengajar lah, nanti dia bilang, ini salah, ini tak betul, ini tak betul. Jadi mengkritik kitab. Bukan mengajar kitab, mengkritik kitab. Jadi nak belajar dengan satu Habib Ihya Ulumuddin, jadi nanti dia nak tengok apa Habib tu punya pemahaman, gitu nanti dia boleh cari, orang faham kitab ni, mereka faham gini. Sebetulnya salah, sebetulnya fahaman gini. Dia nak pick up gitulah. Habib ni faham.
Tapi kitab tu sendiri ada karamahnya sendiri. Dia self-protection. Self-protecting kitab tu sendiri ya. Maka betul boleh, tak apa. Tapi dengan syarat sebelum kau baca dengan aku, kau khatam 3 kali dulu. Boleh? Untuk mereka khatam 3 kali senang ajalah. Orang Arab. Boleh babe. Baca sekali. Dia baca sekali, dia mula terpegun. Baca kali kedua, hati dia dah mula merenung. Baca ketiga kali, nangis. Terus timbul penyesalan. Astaghfirullahalazim, aku nak belajar kitab ni kerana bukan-bukan. Terus dah lepas khatam 3 kali, baru ada Habib, sekarang ajar aku yang real punya Habib. Kau tahu rupanya niat aku sebelum ni macam mana Habib. Sekarang aku nak kau ajar aku yang real punya untuk aku promosikan kitab ini, bukan untuk aku koreksi kitab ini. Begitu ya. Ihya Ulumuddin ya. Jadi kalau orang tak baca Ihya Ulumuddin, tengok cerita Dayang Senandung Dayang Senandung ke Intan Terpilih, bapa adik Haji Mahdi, Raja Haji. Oh, ini kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kitab itu ulama-ulama kita memang tak tinggal dari zaman dahulu kala. Dan jasa besar ulama-ulama kita menterjemahkan kitab ini dalam bahasa Melayu kita ya. Bahagian haram. Tentang haiwan-haiwan ni kita dah tentu. Ayam halal, burung halal, semua ya. Tentang haiwan-haiwan tentu. Gajah mazhab kita Syafi'i haram. Sebab dia ada gading tu, kita bilang dia tu bersiung. Walaupun dia tak makan daging gitu. Menunjukkan buas dia tu sangat. Buatkan buas dia sangat. Maliki bilang halal. Kau kepingin sangat nak makan sup gajah, kau taklid mazhab Maliki. Dan kalau Maliki pun orang ni suka makan sup gajah ke, kari gajah ke, diorang pun keluar khilaf. Cuma mereka tak sampai mengatakan haram. Boleh. Tapi mereka semua, asal kenduri semua masak gajah ke? Tidak juga. Tidak. Kerana mereka keluar khilaf. Makanan laut. Syafi'i. Semua boleh. Ketam, ikan, udang, kerang. Hanafi. Hanya ikan saja. Udang, ketam semua tak boleh makan. Maka orang-orang Syafi'i yang cermat, dia pun ambil ikan saja. Sebab tu Hadramaut mereka keluar khilaf. Syafi'i. Tapi kerana ada ulama yang mengatakan tidak, Syafi'i pun mengatakan ketam, udang harus. Tak bilang wajib. Betul tak? Tak mesti makan. Ada ulama memang tak boleh, maka mereka elakkan. Orang Hadramaut makan kalau ada orang jual sotong. Orang kedai sekali-sekali sotong dari Mekalla datang. Kalau Mekalla tu banyaklah orang luar negeri, ada orang Bangla, ada apa semua, jadi lain sikit dah market dia tepi laut. Jadi kalau ada sotong ke apa, ada sekali-sekali orang bawa ke Tarim, orang ni jual macam barang salah. Haji. Ada apa? Dia punya panggil pun nampak salah. Benda yang dia nak hide. Tak natural sekali. Habib Arab ni tak pandai nak pura-pura tau. Kalau benda salah, mereka takut salah. Satu yang dijual macam benda yang tak enak untuk dijual, rokok memang tak ada nampak. Surat khabar dengan sotong dan udang. Itu sebab surat khabar mereka tak baca. Itu khabaran pada orang-orang fasik. Kena fatabayyanu. Jadi mereka tak ambil surat khabar. Menjadi aib kalau orang baca surat khabar sana. Satu surat khabar kalau jual kat tempat kedai kecil saja. Kecil. Orang boleh ambil sembunyikan masing-masing gitu. Macam mana salah dekat Hadramaut tu. Tarim. Siwon tidak. Siwon kedai surat khabar berdiri juga ada juga. Tarim. Sangat beza. Tarim. Jadi kalau pergi pasar dia, nanti kalau nak beli apa, ada sotong ke apa, dia panggil. Dalam baldi, dah dekat dalam, songkok itu. Baldinya besar pula, kita kena jenguk. Macam betul-betul macam orang jual benda salah, benda seludupnya tau. Tengok. Muka-muka sekali. Gitu, sotong. Sekali-sekali ada gitu. Ataupun ketam. Sekali-sekali ada, kena pesan. Apa? Abul migas. Ketam tak abul migas. Gunting, orang ketam. Kalau ada kita nak. Kalau ada tu dia panggil. Dia orang begitu. Dia tak jual. Kepala ikan pun dia tak makan. Budak kita ambil bikin asam pedas, bikin kari. Beri ambil ajalah. Selain ikan yang orang Tarim makan apa tau? Selain ikan, seafood yang mereka makan selain ikan apa tau? Itulah belacan. Sikit buat flavor tu pun sikit mereka taruh. Belacan kan udang. Sikit aja, itulah saja yang mereka makan. Selain itu mereka tak makan. Itu ikan-ikan. Haiwan lain, zirafah, khilaf. Ada ulama mengatakan halal, mengatakan haram. Mazhab kita Syafi'i, khilaf. Kangaroo
Khilaf. Jadi kalau pergi Australia nampak kanguru liar, jangan panah. Itu khilaf. Khilaf. Baik, apa lagi? Hyena, mazhab kita Syafi'i halal. Hyena ada macam-macam spesies. Yang bintik-bintik tu, spotted hyena tu halal. Dalilnya, zaman Nabi orang gembala kambing, hyena datang serang. Dalam negara Arab kan mesti ada desert, mesti ada apa semua. Hyena serang anjingnya. Sahabat tangkap tu hyena, sembelih, makan. Zaman Nabi, kalau tak boleh Nabi tegar. Tetapi mazhab kita Syafi'i saja. Tapi digalakkan ke? Tidak. Hyena dalam mazhab kita boleh ya. Fox, musang. Bukan musang kita ya, musang kita sebut di kampung-kampung ni tanggalong namanya ya. Tanggalong orang sebut sebagai musang. Itu tak boleh makan. Musang yang orang putih sebut sebagai fox. Tu boleh makan. Tunjukkan gambarnya. Dalam bahasa Arab, Sa'labah. Tak adalah apa fox. Mazhab kita boleh. Hadramaut mereka buru makan. Bukan orang Arab kita, Badui ya. Burung merak haram. Dia haiwan turun dari syurga, burung merak. Keldai haram. Keldai negeri. Keldai negeri tu donkey lah. Walau liar sekalipun, tapi namanya keldai negeri. Keldai liar halal. Keldai liar tu zebra. Walau kau ternak sekalipun, halal dimakan. Kalau kita lah tak ada haiwan, kita nampak hyena sama kita nampak keldai, mana yang kita rasa aku lebih sembelih dulu? Keldai ke hyena? Keldai sebab dia macam kuda kan, macam kuda. Macam kambing, macam kuda lah keldai. Tapi dia haram. Sebab Allah Ta'ala yang punya syariat. Begitu ya. Kalau suruh kita nak makan lah, kita nak makan musang ke kita nak makan burung merak? Burung merak lah, burung merak macam ayam Belanda je kan. Tapi tak boleh. Itu yang punya syariat ialah Allah Ta'ala ya. Jadi kena tahu semua tu ya, kena halal haram. Tengok kitab apa itu Kamus Marbawi, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rahman Marbawi, dengan gambar-gambarnya sekali ada taruh. Sebab nama-nama dalam bahasa Arab, jadi dia turut gambar-gambarnya. Haiwan-haiwan halal dimakan, haiwan-haiwan haram dimakan, haiwan-haiwan syubhah dimakan. Semua ada dengan gambar-gambarnya sekali ya. Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Marbawi ada taruh sekali ya. Amanah orang-orang alim zaman dahulu ya. Mereka begitu. Kau tak semena-mena kau duduk kat Malaysia kau nak makan hyena tu bikin apa? Kau cari musang tu macam mana? Tak ada semena-mena. Banyak benda yang boleh makan. Bahagian haram. Hendaklah kamu mengetahui, moga-moga Allah merahmati kamu, bahawa yang haram itu terbagi kepada dua bahagi. Bahagian pertama haram pada zat bendanya itu sendiri. Yang bahagian yang kedua ialah haram daripada sumbernya. Bahagian yang haram pada zatnya, babi, daging, darah, ayam tak sembelih, semuanya itu ya. Semua itu haram. Itu arak, semua itu haram pada zatnya. Yang kedua ialah haram pada sumbernya. Disembelih oleh Pak Haji. Ayam Melanda kasih makan jagung Turki. Apa salah haram? Pasal pakai duit curi. Pakai duit curi. Begitu ya. Jadi daripada sumbernya. Daripada duit kerja, curi tulang. Tak ada saya tak curi. Curi tulang. Curi tulang ya. Yang daripada zatnya haram. Babi, ayam pangkung, air mani, air mazi. Semua tu. Hati-hati semua tu. Kena sebutkan dalam bab ini. Hubungan suami isteri tak boleh sesuka-sukanya. Segala benda-benda najis masuk dalam mulut isteri kita. Mani, hukumnya suci. Ada orang tanya kemusykilan. Kita sebutkan kenapa orang tanya kemusykilan. Apa hukum isteri telan mani suami? Apa punya tanya tu? Tak apalah orang tanya, kita apa jawab. Ada ustaz mengatakan hukumnya mani hukumnya suci, maka halal. Tak boleh, tak semua suci halal. Dia suci tapi jijik. Macam hingus. Hingus boleh lah, apa hingus kau makan? Kan gitu. Mani suci tapi haram dimakan, haram dikonsum, unconsumable. Pasal dia jijik.
fadlah namanya, waste material. Tak boleh. Apa macam-macam orang tanya dalam bab-bab gini semua begitu ya. Semua tu yang tidak kena sebutlah. Lagi khususnya zaman sekarang. Baik ya. Haram pada zat benda itu sendiri seperti bangkai, khamar, itu arak dan segala yang tidak halal memakannya dari jenis burung, binatang yang buas dan binatang yang tertanduk dan binatang yang melata. Semua binatang-binatang dalam bahagian ini tidak halal dimakan. Baik. Apa tadi disebut yang atas tu seperti bangkai. Bangkai walau kambing sekalipun yang tak disembelih atau sembelih tak ikut syarak jadi bangkai. Seperti orang sembelih korban, sembelih lembunya jatuh masuk dalam parit. Tak dapat tarik keluar dah mati. Itu matinya apa? Dua sebab, sembelih dan lemas. Tak boleh. Jadi bangkai. Lepas tu nak bikin apa ni lembu ni? Kau bayar duit orang, ini lembu kasih serigala makan. Dah habis cerita. Habis begitu ya. Begitu ya. Jadi apa? Bangkai ya, bangkai seperti bangkai. Dan segala yang tidak halal makannya dari jenis burung. Burung yang boleh makan apa? Burung yang dimakan sini orang-orang bertempat sini selalu makan burung. Dia pernah makan zaman burung dia. Burung dia besar juga. Apa? Harga pun boleh tahan. Sedap. Masak goreng boleh, masak apa. Pernah makan sini? Kat sini. Ayam. Ayam kan burung. Apa? Tu burung-burung. Ayam boleh, puyuh boleh, merpati tekukur. Itu dove family. Merpati tekukur. Merpati tekukur, merbuk. Semua satu family. Boleh makan. Yang tak boleh makan yang terkuat dengan paruhnya. Itu burung nuri tu. Kita baji tu. Burung itu. Dan apa lagi? Parrot. Itu semua tu yang terkuat dengan paruhnya. Makan daging tau. Haiwan burung-burung ini kalau terkuat dengan paruhnya bermakna dia jenis makan daging punya. Dan yang akan menyambar seperti burung lang. Gagak. Gagak. Makannya menyambar. Itu semua tu ya. Itu burung ya. Kemudian binatang yang buas itu bertaring. Binatang buas itu yang bertaring. Harimau, singa, kucing, tikus yang ada sebabnya bersusun. Tikus sebab kotor dan jijik dan dia sunat dibunuh. Maka apa dan makannya itu adalah haram ya. Kucing tak ada sunat dibunuh tetapi dia bertaring, dia makan daging ya. Haiwan itu subhanallah ya. Allah punya kuasa. Kucing bertaring ya. Baik. Dan binatang yang melata, insek. Hasyarat, insek semua tu tak boleh ya. Semua binatang jijik. Lipan lagi ada beracun. Yang tak lipan, kelak, semua tu. Grasshopper lain, belalang lain. Begitu ya. Tak boleh. Sama ada binatang bahagian ini tidak halal dimakan, sama ada sedikit maupun banyak. Kalau boleh, tak boleh walau sedikit sekalipun. Boleh tapi jangan sampai mengenyangkan. Yang ada orang cakap begitu tau. Tak boleh ya. Boleh kalau niat buat ubat. Tak boleh kalau sebab dalilnya kalau benda haram tak boleh jadi ubat. Nabi ada sebut benda haram tak boleh jadi obat. Maka tak boleh walau sedikit sekalipun. Buat perencah pun tak boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Pada bila-bila masa sekalipun, kecuali darurat tak ada apa-apa sangat, itu lain cerita. Orang pun kau boleh makan. Tapi tunggu dia mati, jangan duduk kau terkam. Dia mati, kau makanlah dia. Dah ada 4-5 orang. Saking kan tak ada makanan. Dalam kapal dah terdampar, tak ada makanan. Semua tunggu siapa mati dulu, siapa mati dulu. Kalau sekali duduk mati, satu Muslim, satu non-Muslim. Makan non-Muslim dulu. Kalau yang Muslim, kita makan kemudian. Harus. Sampai dah tak ada for survival. For survival. For survival. Kecuali dalam keadaan terpaksa sahaja. Terpaksa tu sangat-sangat darurat saja ya. Baru boleh makan. Ya. Iaitu ia merasa dirinya akan binasa sekiranya ia tidak makan juga. Kalau tak makan juga, walau sedikit dia mati dan tak ada makanan lain. Tak ada makanan lain. Taruhlah tempat kita tak ada makanan lain. Cari itu tak ada, cari ini tak ada. Ada tak ada kat pasar semuanya jualnya daging babi aja.
Boleh tak kita beli setengah kilo buat rendang babi? Boleh tak? Sebab tak ada makanan lain, kambing pun tak ada, lembu tak ada babi aja. Boleh tak beli daging tu setengah kilo lah, kadar cukup buat rendang babi? Boleh tak makan? Tak boleh. Kalau boleh buat rendang, jangan masak babinya. Rendang kosong aja lah. Itu maknanya kalau boleh buat rendang, maknanya ada rempahnya masih ada, santannya masih ada. Semua gitu. Setakat bahannya aja, main ingredientnya saja yang tak ada. Kalau saya tak boleh buat rendang, kalau tak ada saja, boleh beli apa, sop tikus. Boleh tak? Tak boleh. Kalau boleh masuk sop, ya sop kosong saja, tak payah tikusnya. Begitu ya. Itu maknanya diambil makan mentah ataupun makan sekat bakar sikit lebih kurang. Kalau sekali masih boleh taruh kunyit dan garam, kau makan kunyit dengan garamnya aja, kau jangan makan babinya. Kalau masih boleh taruh kunyit dan garam dan itu saja, itu maknanya masih ada makanan. Maka masih ada makanan. Kecuali kau makan kunyit dengan garam aja, kau belum cukup, kau masih mati. Barulah kunyit garam dengan apa tu pun kadar dulu. Kalau masih boleh banyak bahannya, makan bahannya ajalah. Makan bahannya saja. Tak boleh. Begitu dia punya tanya ya. Baik. Sedang makanan yang lain tidak terdapat ketika itu, maka hanya dalam keadaan serupa itu saja barulah dibolehkan memakannya. Dalam keadaan dia begitu punya terdesak saja barulah boleh memakannya. Firman Allah Ta'ala, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya, diharamkan ke atas kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih bukan atas nama Tuhan. Baik. Di sini ada beberapa perkara. Di sini ada beberapa perkara ya. Ada beberapa perkara, ada yang halal, ada yang haram secara mutlak, ada yang makan haram secara perinci. Tentang apa, bangkai memang haram. Daging babi memang haram. Dan daging babi kena tengok, sebab biasa dimakan apa? Daging. Maka sebab tu Allah Ta'ala lahmul khinzir. Ada orang yang ambil direct ini, ada mazhab maka dagingnya saja, tulangnya boleh, kulitnya boleh. Kalau mazhab Syafi'i bilang kalau dah daging yang memang dimakan tu daging tak boleh, ni kan pula yang jenis tak dimakan, tulang, kulit semua lagi tak boleh. Daging yang paling berzat kan pun tak boleh, ini kan pula yang lainnya lagi tak boleh. Sama tak boleh kalau mazhab Syafi'i ya. Dan yang disembelih atas lain daripada nama Allah. Sembelih atas lain daripada nama Allah. Sembelih atas berhala. Sembelih atas berhala, boleh makan tak? Sembelih makan. Kalau yang sembelih orang Islam, makan. Walaupun dia sembelih ini untuk sebagai sajen untuk dewa gunung umpamanya. Tapi dia sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Sembelihnya makan sembelih. Halal kita makan, tapi dia punya perbuatan tu haram dan dosa. Itu sembelih perbuatan tu haram dan dosa ya. Kemudian apa ada pula sebab itu dia sebut apa sembelih bukan selain pada Allah. Ada ulama mengatakan maksudnya dia tak sebut nama Allah. Ketika sembelih tu tak sebut nama Allah. Maka ada ulama mengatakan tak sebut nama Allah pun boleh makan. Walaupun sembelih tak sebut nama. Pak Haji sembelih tak sebut nama Allah, tak baca bismillah tak apa. Tutup mulut dia lagi. Sembelih. Boleh makan tak? Boleh makan tak? Boleh, sebab yang membeli Islam. Habis tak ni tak sebut nama Allah, ada ayat ni sebut yang untuk lain kerana Allah tu maksudnya tak sebut nama Allah. Setengah ulama tafsir mengatakan dia, kalau tak sebut nama Allah tu kenapa ini Allah Taala bilang? Maksud tak sebut nama Allah bahkan disebut nama khas untuk berhala. Begitu ya. Kalau gitu bermakna dianya yang dah jadi kafir. Maka tak boleh makan sembelihan dia atas sebabnya, ya. Tapi kalau di Islam setakat dia nak kasih sajian aja begitu. Lain pulaknya ceritanya. Kemudian kalau yang tak sebut nama Allah, kenapa? Tapi tak sebut nama Allah, kenapa boleh makan? Ini dah sebut tak sebut nama Allah, kenapa boleh makan? Sebab hujahnya kafir ahli kitab kan kafir. Boleh makan tak sembelih dia? Dan disebut nama Allah tak? Tak sebut nama Allah. Boleh makan sembelihan dia. Kalau dah kafir, ahli kitab kafir, dah tentu tak sebut nama Allah, boleh makan. Ini kan pula Islam. Kerana Islamnya. Jadi punya yang tak sebut nama Allah tu ada banyak perbincangan ulama. Ya. Baik. Firmannya lagi. Innama harrama alaikumul maitatu waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittura ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya
Hanya sahaja dia mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Sembelih bukan atas nama Allah, li ghairillah, bukan atas nama Allah. Ini ulama bincang. Tak atas nama Allah tu apa maksudnya? Asal bukan atas nama berhala. Atas nama berhala pun, tapi kalau yang sembelih orang Islam, setakat dia nak kasih itu aja. Tapi kalau sampai etikatnya dah lari, itu lain bicara pula, tengok dalam bab etikatnya pulanya, ya. Kalau memang bukan orang Islam, sembelih tak sebut nama Allah. Orang Islam sembelih tak sebut nama Allah, boleh. Pasal apa? Ahli kitab bukan Islam dan dia tak sebut nama Allah, pun boleh makan makanan dia. Dia itu subjektif. Perkaranya Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, tapi semua kesnya lain-lain, ya. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan sengaja hendak mengenai dan melanggar hukum, menganiayai dan melanggar hukum, maka tiadalah ia berdosa memakannya. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi yang dah terpaksa tak boleh tidak. Terpaksa ini pulanya ada masuk macam-macam kes tau. Ada makanan tapi orang jahat paksa kita. Kau makan, kau tak makan aku tikam kau. Sengaja. Dan kita tak tertanggung dengan ancaman dia. Perkataan terpaksa tu pulanya tu pun ada takrif terpaksa. Apa nak buat? Ana makan kopi sambil kawan-kawan bilang, makanlah. Ana terpaksa makan. Ya, terpaksa ya. Itu aja terpaksa namanya, ya. Terpaksa ada dia punya clause dia lagi tentang terpaksa, ya. Ada kira bicara apa itu terpaksa. Ya. Begitu. Setakat kawan kau itu, tapi dia orang paksa-paksa Ana lah. Kenapa kau duduk-duduk dengan dia? Habis cerita. Begitu, ya. Terpaksa ni pun ada kira bicaranya tentang terpaksa, ya. Kalau memang dia tak tertanggung, apa nak buat? Makan. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Ambil rasuah. Anak tak ambil macam mana, satu opi semua ambil. Anak tak ambil, nanti orang pandang anak macam mana pula lah, anak mengada-ngada lah apa semua. Nanti susah tau. Anak terpaksa ambil. Oh ya, terpaksa. Kalau kawan-kawan gitu juga, kalau kau tak ambil, nanti orang kecam kau ke apa. Kadang-kadang orang kawan-kawan yang jahat tau. Tak ambil, dia kecam sebab takut nanti dia ni akan jadi orang yang bocor rahsia ke apa kan. Ambil, hantar Baitul Mal. Ambil, hantar balik orang siapa yang kau ambil. Yang ada tak tahu daripada siapa, dah memang setiap orang dapat bahagiannya. Tak tahulah, saya tak pernah kerja di Departemen Rasuah. Yang ada dalam satu office dah ambil, dikumpulkan, satu orang dapat sekiannya. Kau tak tahu, hantar Baitul Mal. Kau tak ambil, kau dikecam habis-habis oleh kawan kau. Setiap kau dalam bahaya. Dan pekerjaan kau inilah cari nafkah kau, anak isteri kau. Apa nak buat? Begitu. Apa nak buat? Orang dah paksa, anak ambil lah. Anak pun beli aiskrim, beli apa semua. Jangan, ada jalan keluarnya. Hantar Baitul Mal. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu alam bissawab. Istilah orang dulu kau cakap senang, ya. Orang dulu kau cakap tegak-tegak tau. Kalau orang tak hadir kuliah tu, pemalas. Dah. Kalau orang begini-gini pun cuba bawah tu bilang, perakus. Kau jangan perakus sangat. Segala benda pun kau nak makan. Perakus bilangnya. Begitu, ya. Perakus lah. Budak-budak kalau perakuskan apa-apa semua, rakuskan. Perakus sangat. Begitu. Jangan jadi perakus sangat. Dan kita kena, yang nama orang Islam kena pandai baca label halal dan label haram. Kau masuk pasar raya, walaupun tidak ada cap halal, tapi kalau tak ada cap haram, boleh makan. Kadang saya masuk kedai Cina, tak ada cap halal, saya beli makanan dia, bismillah, beli terus makan. Tak ada apa-apa, jangan was-was, jangan apa, walaupun tak ada cap halal. Saya beli terus makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau terima, ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kedai Cina, walau tak ada cap halal sekalipun, saya beli makan. Kau semangka? Kan tak payahkan cap halal. Asal tak ada cap haram. Itu yang kita kena tahu, tak ada cap haramnya. Orang Islam kena tahu. Kau semangka kau cari cap halal, tak jumpa. Kau korek dalam pun tak jumpa. Buah semangka, buah mangga, semua tak ada lah. Begitu. Ada cap halal besar. Tapi di situ kau kena baca. Ada cap dalam bracket, invisible. Makruh. Pasal kedai non-Muslim. Kau kena tahu. Halal, besar. Tapi di bawahnya dia taruh syubhah. Kau kena boleh baca. Orang Islam kena boleh
terbaca itu semua. Boleh mencium baunya tu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.